Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar semua anak murid saya? Alhamdulillah. Saya harap anak murid saya sihat. Di samping keluarga, siapa yang ada di kalangan keluarga awak yang kena COVID-19, maklumkan pada guru kelas untuk tindakan lanjut untuk guru kelas. Sebagai catatan, ada sekolah kita yang terlibat dengan COVID-19. Okey, untuk hari ini kita teruskan lagi berkaitan dengan masa. Masih lagi tukar unit masa. So, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menukar masa antara tahun, dekad, abad dengan betul. Okey. Nah, sebelum ni kita dah belajar tentang hari dan jam, minggu dan hari, tahun dan bulan pada minggu lepas. Okey. So, apa yang kita dah pelajari, satu hari sama dengan 24 jam. Nah, okey, kita ulang kejap. Satu minggu sama dengan 7 hari. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Okey. Ini adalah hubungan antara masa yang kita pelajari. Tapi untuk tukar masa, cikgu dah bagi bubble tu. Okey, maksud dia hari, jam. Jadinya bila orang tukar hari kepada jam, kena buat apa? Yes, tulis kat komen tu, darab berapa? Darab 24. Jam kepada hari, kalau jika atas darab 24, bawah bahagi 24. Okey. Minggu dan hari pula. Minggu, hari. Minggu kepada hari. Tulis kat komen. Buat apa? Kena darab berapa? Berapa? Ya, darab 7. Sebab satu minggu berapa hari? Satu minggu 7 hari. So, kita darab 7. Hari kepada minggu bahagi 7. Ingat. Kalau tahun kepada bulan, tahun, bulan, baru je belajar pada minggu lepas. 1 tahun 12 bulan hubungan dia. Tapi kalau nak tukar tahun kepada bulan, kita kena darab 12. Bulan ke tahun bahagi 12. Andai kata awak terlupa darab, awak terlupa bahagi, jangan takut. Cikgu kata boleh buat apa? Boleh tambah atau tolak. Mana kalau darab, awak kena tambah. Kalau bahagi, awak kena tolak. So, bahagi, tolak, darab, tambah. Ingatlah. Okey, kalau anda rasa awak tak boleh, contoh awak terlupa, macam mana nak darab? Terlupa nak darab. Okey, terlupa nak darab, awak tambah ataupun tolak. Nanti kalau cikgu tunjuk contoh yang seterusnya nanti untuk pelajaran kita yang hari ni, tu tolong ingat macam mana nak tambah tu cikgu, macam mana nak tolak tu cikgu. Tu nanti kita akan tengok balik. Okey. Hari ni kita akan belajar tentang tahun, dekad dan abad. Sebelum kita buat menukar, kita kena tahu hubungan dia dulu. Sebelum ni cikgu dah perkenalkan juga hubungan tahun, abad dan dekad. Okey. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey.
Ingat yang tu dulu. Tahu yang tu dulu. Satu dekad, awak tolong ingat. Satu dekad 10 tahun. Satu abad 100 tahun. Ingat, tolong ingat. Okey. Satu abad juga 10 dekad. Ni. Okey. Bila awak dah tahu hubungan, barulah awak boleh buat macam mana cara ni nak buat darab ataupun bahagi untuk menukar masa. Baiklah. Paling besar kat sini kita nampak abad. Kan? Abad paling tinggi sebabnya abad tu 100 tahun. Kalau dekad cuma 10 dekad. Jadi so abad paling depan. Ni kena ingat lah. Yang ni kena ingat. Abad, dekad, tahun. Okey. Yang pertama, abad kepada dekad. Satu abad 10 dekad. Jadi abad kepada dekad, abad nak tukar kepada dekad, kita kena darab 10. Gitu. Okey, dekad kepada tahun. Dia bagi tahu kita dah tu deh. Hubungan kita yang hubungan satu dekad 10 tahun. Jadi kita darab 10. Okey. Bila atas darab, bawah bahagi. Senang gitu je. Bila awak ingat darab, bahagi sama je. Bahagi 10. Bahagi 10. Okey. Tapi kita jangan tinggalkan lagi satu. Satu abad berapa tahun? Ni. Satu abad 100 tahun. Jadi satu abad kita kena darab. Kalau nak tukar abad kepada tahun, kita kena darab 100. Gitu. Tahun kepada abad, kita kena bahagi 100. Gitu. Okey. Boleh. Okey, jadi kalau contoh soalan contoh soalan contoh satu. Allah, pakai pen merah pula. Contoh satu. Okey, 3 dekad sama dengan berapa tahun? 3 dekad berapa tahun? Jadi nak buat macam mana? Tadi kita tahu 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi bila 3 dekad, cikgu kata apa? Kalau dekad kepada tahun, darab 10. So darablah 10. 3 darab 10 sama dengan berapa? Jangan buat bentuk lazim. Tak perlu. Kalau darab 10, darab 100, darab 1000, darab 10,000, darab 40,000, 40 tak boleh. Darab 10,000, darab 100,000, darab sejuta. Awak tak perlu buat bentuk lazim. Okey. 3 darab 1 berapa? 3. So 3. Berapa sifar yang ada? 1. Letaklah 1. Jadi 30 tahun. Senang tak? Yes, senang saja. Tak perlu buat bentuk lazim. Tak perlulah awak buat 10 darab 3. 3 darab sifar-sifar. 3 darab 1, 3. Tak perlu. Okay, tak perlu buat. Okay, senang kan? Okay. Tengok contoh 2. Contoh dia bagi soalan 2 dekad 2 tahun. Jawapan nak dalam tahun. Okey, jawapan nak dalam tahun. Contoh 2 dekad 2 tahun. Nak jawapan dalam tahun. Okey. Tahun ni kena tukar tak? Tak perlu tukar. Kekalkan tak perlu tukar. Yang kena tukar apa?
Ni dekad ni kena tukar. Tukar kepada tahun. Jadi macam mana tadi cikgu cakap? Dekad kepada tahun darab 10. Jadi 2 darab 10 sama dengan 20 tahun. Kenapa 20? Tadi ingatlah. 2 darab dengan 1, 2. Tambah sifar, 20 tahun. Okey, 20 tahun. Tambahkan tadi 20 tahun tadi, tambah dengan 2 tahun yang kita tak tukar ni. Tak perlu tukar, tambah 2. Tambah 2 sama dengan sifar tambah 2, 2. So jawapannya 22 tahun. 22 tahun. Okey, senang. Senang je, tak susah mana pun. Ingat, tukar yang dekad sahaja, tahun jangan usik. Sebab jawapan tu nak dalam tahun. Okey? Contoh 3. Kali ni kita nak cikgu bagi tahun, kita nak tukarkan kepada dekad. Okey, tadi kita darab 10, sekarang kita bahagi 10. Contoh 40 tahun sama dengan berapa dekad? 40 tahun berapa dekad? Tadi kita dah bagi bubbles dia. Tahun, dekad, darab 40, darab 10. Kalau dekad kepada tahun, tahun kepada, salah ni, bubble ni salah, silap. Kita dekad dulu, kita buat besar dulu. Dekad, dekad, tahun, dekad kepada tahun darab 10, tahun kepada dekad bahagi 10. Okey. Tadi kita bagi dekad, cikgu bagi dekad, 2 dekad berapa tahun? Okey, sekarang kita bagi tahun, cari dekad. Mana kita bahagi 10 ataupun kita tolak 10. Okey. Siapa yang tak tahu bahagi boleh tolak. Siapa yang tahu bahagi senang. Okey. Yang pertama, bahagilah, cikgu buat bahagi. 40 bahagi 10 sama dengan, okey, bahagi ni senang sangat. Okey, so 40 bahagi 10 sama dengan 40 per 10. Okey, ingat 40 bahagi tu adalah per, ini adalah bahagi 10. Tu dia sebenarnya. Okey, dalam pecahan, kan cikgu awak pun dah belajar daripada tahun 3, tahun 4. Okey, dalam pecahan, sifar di bawah, sifar di atas, kalau ada hujung sekali tu boleh dibuang. Contoh macam ni lah. Kalau satu ada sifar di atas, bawah, ni ada satu sifar, sini ada satu sifar di atas, boleh buang. Buang sifar satu bawah, buang sifar satu atas. 4 bahagi 1. 4 bahagi 1 confirm lah 4. Tak, 4 dekad. So jawapannya 4 dekad. Nampak? Ingat, sifar ada bawah, sifar ada atas, boleh dipotong. Tetapi ikut jumlah yang kat bawah. Kalau satu bawah, satu je lah atas. Okey, jangan buat lebih-lebih. Tak boleh lebih. Okey? Contoh 4. Contoh 500 tahun sama dengan berapa dekad? Tahun kepada dekad. Tahun kepada dekad, ingat, tahun kepada dekad kita bahagi 10. Ingat, bahagi 10. So jadi 500 bahagi 10 sama dengan, buat bentuk pecahan. Buat bentuk pecahan tadi, 500 per, bahagi tu adalah per 10.
Okey, sekarang kita dah ada bentuk pecahan. Okey, 10 tu ada berapa sifar? 10 ada berapa sifar? 1. So kita boleh potong 1 je. Bila bawah potong 1, tolong ingat, bawah potong 1, awak kena potong 1 je ke atas. Potong 1. Jangan potong dua-dua. Jangan potong dua-dua. Walaupun ada sifar kat atas lagi satu ni, ada lagi satu ni, jangan dipotong. Jangan dipotong. Potong 1 sahaja. 1 bawah, 1 atas. 2 bawah, 2 atas. Potong sama jumlah dia. Jangan 1 bawah, 2 atas, 1 bawah, 3 atas. Lain. Tak boleh. 1 bawah potong, 1 atas potong. Tu saja. Okey? So, dapat jawapan berapa yang tinggal? 50 bahagi 1. Apa-apa nombor yang bahagi dengan 1 dapat nombor tu semula. Apa-apa nombor yang darab dengan 1 dapat nombor tu semula. So, sama. So, 50 bahagi 1 sama dengan 50. So, 50 dekad. Senang kan? Tak susah pun. Senang. Okey? Okey. Contoh 6. 55 tahun. Berapa dekad? Berapa tahun? Okey. Tahun kepada dekad. Ingat tadi bahagi 10. Buat je bahagi 10. 55 bahagi 10 sama dengan apa tadi pecahan? 55 per 10. Okey. So macam mana nak cari jawapan dia? Sebab dia tak ada sifar. Atas tak ada sifar, awak boleh potong. Tak boleh. Jangan mandai-mandai. So tak boleh potong. Okey, so bawah tu ada berapa sifar? 1. So gariskan 1 sifar. Ataupun bulatkan 1 sifar. Bulatkan. Okey, so berapa kali awak bulatkan? 1. So daripada belakang awak bulatkan 1 nombor saja, 1. Okey. Nombor yang tak bulat tu, nombor ni, ini adalah dekad. Ini adalah, yang dalam bulatan tu adalah tahun. So 5 dekad, 5 tahun. Itu jawapan dia. Itu cara mudah. Kalau awak nak buat cara bahagi, boleh cikgu tunjukkan. 55 bahagi 10. 50 5 tolak 5 sifar. So baki dia, ini adalah 5 dekad, ini adalah 5 tahun. Nampak sama. Yang jawapan atas awak letak dekat dekad, jawapan bawah awak tulis baki dia tu adalah tahun. Okey. Tengok. Terpadam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh 6. Contoh macam tadi juga. Okey, contoh 615 tahun. Cikgu nak dalam dekad. Tak ada garisan, tak ada jawapan. Dekad tahun. Berapa dekad, berapa tahun? Jadi tadi tahun kepada dekad buat apa? Darab 10. Darab 10. Okey. Darab pula bahagi 10. 615 bahagi 10. Buat cara. Buat pecahan. 615 bahagi 10. Okey, ada nombor. Ada sifar tak untuk kita potong? Atas tak ada sifar. Pecahan atas tu tak ada sifar. Pecahan 615 tu tak ada sifar. Jadi kita tak boleh potong. Jadi kita bulatkan. Ada berapa sifar? Bawah tu kita bulatkan 1. Jadi daripada hujung, daripada 615, daripada hujung sekali kita bulatkan 1 nombor saja, 5. Jadi jawapan dia 61 dekad, 5 tahun. Nampak?
Kalau awak nak buat bahagi, kalau awak tak percaya cara cikgu, awak tak percaya betul ke cikgu ni buat macam tiba-tiba dapat jawapan, tak betul, tak okey, tak apa, kita buat bahagi. 615 bahagi 10. Okey, 61 tak ada, ambil 60. 66 1 turunkan 5, 15, 10, 1 tolak 5, baki sifar 5. So 61 dekad 5 tahun. Nampak? Senang. Jadi kena ingat dekad, tahun, dekad kepada tahun darab 10, tahun kepada dekad bahagi 10. Ingat, kalau bahagi tu jangan rasa macam bahagi tu susah. Dengar bahagi je, tak. Bahagi tu senang. Okey? Senang. Kalau tak boleh bahagi, guna cara cikgu tu. Buat kepada bentuk pecahan. Okey, kira berapa sifar. Kalau ada sifar atas, sifar bawah, boleh potong. Kalau tak ada, kira berapa sifar yang boleh awak buat. Berapa sifar yang awak bulatkan. Kalau satu sifar awak bulatkan, atas tu satu nombor saja daripada ujung tu awak bulatkan. Jangan awak pilih nombor yang awak suka. Tak, nombor paling hujung sekali, nombor paling kiri sekali, tu yang awak bulatkan. Nombor besar tu awak bulatkan. Okey? Jangan tiba-tiba, okey, contoh 615 ni awak suka, 615 awak suka nombor 6, awak bulat nombor 6. Jangan. Salah. Bulat nombor paling hujung sekali. Boleh? Boleh. Anak murid cikgu mesti boleh, sebab cikgu ajar paling senang ni. Okey, mesti boleh. Okey. Semula dah. Okey. Contoh 7. Ini berkaitan dengan abad. Abad dan tahun. Okey, contoh 2 abad. Berapa tahun? Ingat bubble ni. Abad, tahun, abad kepada tahun darab 100, tahun kepada abad bahagi 100. Kenapa darab 100? 1 abad 100 tahun. Tolong ingat, 1 abad 100 tahun. Jadi kita bahagi atau darab 100. Jadi kalau 2 abad, so 2 darab 100. Cikgu cakap kalau darab 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, sejuta, tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Okey? 2 darab 1 berapa? 2. Berapa sifar yang ada? 1, 2. 1, 2. So 200. Nampak? Tak perlu awak buat jalan kerja banyak, tak perlu. Senang macam tu je. Okey? Contoh 8. 3 abad 15 tahun. Jawapan nak dalam tahun. Okey, macam cikgu cakap tadi, tahun, bila jawapan nak dalam tahun, jangan ubah yang tahun. Apa yang kena ubah? Yang ini kita ubah. Abad kepada tahun kita darab 100. So 3 darab 100 sama dengan 3 darab 1, 3. 100 ada 2 sifar, letak 2 sifar, 300. Okey, dan jawapan 300 tu tambahkan dengan 15 tahun ni. Yang 15 tahun tadi, 300 tambah 15 tahun. 5, 1, 3. 3, 1, 5. Senang kan? Senang. Jangan rasa macam susah je, tak. Tak susah pun, senang sangat. Okey? Okey. Jumlah dia 315 tahun. Yang ubah, kita ubah. Kalau tahun tu tak perlulah, sebab jawapan dia nak tahun kan. Tu tak payah perlu, tak payah ubah. Okey? Contoh 9.
360 tahun 360 tahun, sabar. 300 tahun berapa abad? Gitu sekarang dia bagi tahun. Jawapan nak dalam abad, kena tukar tak? Mestilah kena tukar. Jawapan dia lain. Jawapan yang lain kena tukar. Jawapan yang minta jawapan sama. Contoh soalan tu tahun, jawapan nak tahun, tak perlu tukar. Jawapan soalan tu dekad, jawapan tu tahun, nak dalam tahun, tu kena tukar. Okey, sekarang jawapan soalan tahun, jawapan nak dalam abad, so kena tukar. Tahun kepada abad darab 100. So darab lah, bahagi 100. Tahun kepada abad bahagi 100. Jadi buatlah 300 bahagi 100. Buat macam cikgu ajar tadi, 300 per 100. Sekarang bawah ada sifar, atas pun ada sifar, betul? Ya, so bahagi. Potonglah sifar tu. Satu sifar, satu atas, satu bawah, satu atas. Ada lagi sifar, satu bawah ada satu, atas ada satu. Okey, potong. Kalau tak ada sifar, jangan potong. Tolong jangan potong. Tolong jangan potong. Okey, so jawapannya 3 bahagi 1, 3. Jawapannya 3 abad. Senang kan? Okey. Cuba cikgu tengok, cuba tunjuk. Kita tunjuk yang lain. Okey. Contoh 10. Rasanya lah cikgu tak tahu betul. 10 rasanya kan? Banyak contoh. Okey. 310 abad. 310 tahun. Nak kepada abad. Okey. Macam mana nak buat? Okey. 310 bahagi 100. 100. Okey, jadi 31 sifar bahagi 100. Okey. Boleh awak potong? Kalau satu saja tak boleh. Okey. So kita kena ambil dua-dua. Ni ada berapa sifar? Ada 2 sifar. 1, 2. So kita bulatkan 2. So yang ni pun kita bulatkan 2. 1, 2. So bulatkan 2 nombor. Jadi kita akan dapat 3 abad 10 tahun. Bulatkan je. Bulatkan je. Okey? Kalau awak tak percaya, bahagi 3, 1 sifar bahagi 100. Paling dekat 300. 3 tolak 10. 10. So dapat 3 abad 10 tahun. Okey. Senang je. Okey, contoh 11. Contoh 11. Tak apa, nanti cikgu ulang kejap. Okey. 576 tahun. Berapa abad? Berapa tahun? Jadi senang. 576 bahagi 100 sama dengan 576 per 100. 100 ada berapa sifar? 2. 1, 2 bulatkan. So daripada belakang sekali 6 dengan 7, 1 nombor, 2 nombor. So bulatkan 2 nombor. So 5 tu dia 5 abad 76 tahun. Senang, itu di jawapannya. Tak perlu awak susah-susah, pening macam mana cikgu nak cari jawapan. Cikgu, saya tak jumpa itu, saya tak jumpa ni, tak. Okey, so awak kena buat macam tu. Cuba buat. Okey. Untuk kesimpulan, ingat balik hubungan yang masing kita belajar tadi. Daripada abad, tahun, abad tahun, abad dekad, tahun. Abad
kepada dekad, darab 10. Dekad kepada tahun, darab 10. Ingat, dia punya tangga tu 10-10. Bila atas 10, bawah pun bahagi 10. Atas 10, bawah bahagi 10. Tetapi abad kepada tahun, kita kena darab 100. Darab 100. So, tahun kepada abad, kita bahagi 100. Ingatlah, darab secara mudah, jangan buat bentuk lazim. Contoh, 2 abad. Berapa dekad? Berapa tahun? Jadi, abad kepada tahun darab 100. So, 2 darab 100. 2 darab 1, 2. 100 ada sifar ada 2, 200 tahun. Okey, kalau dia kata 200 tahun, 200 tahun berapa abad? Okey, 200 tahun, 200 tahun berapa abad? 200 bahagi 100 sama dengan 200 per 100. Ada 2 sifar, 2 sifar. So, jawapannya 2 abad. Okey, kosong tahun lah. Mana sekarang ni sifar tahun lah, tak ada jumlah. Tapi kalau contoh dia bagi 215 tahun, berapa abad? 215 bahagi 100. Kita akan cakap 215 bahagi 100. 100 ada berapa sifar? 2. Bulatkan 2. Atas pun kita bulatkan 2 nombor daripada belakang, 2. Jadi jawapan dia ialah 2 abad. Berapa yang kita bulatkan? 15 tahun. Awak tak payah buat kerja jalan panjang-panjang. Okey, buat ingat dia, sebab dia bagi 10, bagi 100, dia benda yang mudah. Dia nampak dia macam nombor tu besar, 100. Tetapi sebenarnya dia bahagi dengan 1, ada penambahan sifar di belakang. Okey, sama juga jalan darab perpuluhan, tu semua sama. Darab perpuluhan 100, darab perpuluhan 10 sama. Jangan rasa susah. Tak susah pun. Okey, yang penting macam mana awak buat tu. Ingat betul-betul, dia sebenarnya darab atau bahagi 1 je, cuma dia tambah sifar di belakang ni. Jadi buat ikut macam mana yang cikgu ajar. Okey, kalau ada apa pertanyaan, boleh tanya cikgu. Jangan risau, cikgu akan bantu awak. Awak hantar je mesej dekat cikgu, cikgu bantu awak bila-bila masa. Jangan tengah malam. Kalau tengah malam, esok pagilah cikgu hantar mesej kat awak, cikgu balas. Okey, itu saja. Lepas ni ada latihan. Tolonglah anak murid cikgu 4 bestari semua tahun 4 bestari, tolong ingat dan tolong cuba, tolong belajar sayang. Okey, sekurang-kurangnya isi kehadiran, tengok video cikgu pun dah cukup lah. Dapat ilmu sikit, alhamdulillah. So tolong ingat, ajak kawan-kawan awak yang lain belajar juga. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.